Ada. Sudah. Ya. Okey, kalau sudah, tak apa. Kalau ada satu pun okey, 10 pun okey, tak apa. Kalau boleh, pilih sesuatu yang pilihan anda yang teratas. Your choice, priority. Alright? Okey. Dan saya nak tanya soalan. Kalau itu keputusan anda yang kamu nak buat, ya, bagaimanakah cara-cara anda menyelesaikan masalah itu? Boleh tak tulis? Katakan saja ya, saya nak kuruskan badan. Ya, apakah cara-cara dia? Nombor satu, saya kena pergi gym lah, kan? Nombor dua, kurangkan makan. Ya. Nombor tiga, kurangkan pandu kereta, jalan-jalan. Ya. Kurangkan makan. Nombor empat, puasa. Mungkin lah. Okey, tulis. Okey? Okey ya. Tak apa. Nanti kita akan buat lagi. Ya. Dan sekarang langkah yang ketiga ialah okey, apa kamu nak buat kan? Menyelesaikan masalah tu. Yang mana positif, yang mana negatif? Katakan ya. Katakan saya nak kuruskan badan. Saya kena pergi, kena apa tu? Jogging. Masalah negatif kaki saya sakit. Tak boleh. Ya. Saya apa tu? Lemah jantung. Tak boleh exercise. Tulis. Tulis apa keburukan-keburukan ya yang kamu memilih langkah-langkah itu. Ada tak negatif? Ataupun kalau boleh tulis positif. Bagus juga. Peluh ya, keluarkan toksik dari badan saya.
Sudah? Ya. Selepas itu, alright, nombor 4, ya, pilih manakah yang anda akan buat dulu. Pilih satu langkah yang kamu akan buat dulu. Faham tak? Okay, ya. Tadi ya, nombor 1, ya, apakah satu masalah yang kamu ada? Macam saya katakan nak kuruskan badan. Dan nombor 2, langkah-langkah. Ya, jogging lah, exercise lah, kurangkan makan, bla bla bla, puasa lah, semua lah. Ya. Lepas nombor 3, apakah negatif-negatifnya? Lemah jantung, lemah badan, tak boleh jalan jauh. Masalah. Ya. Dan nombor 4, apakah pilihan yang kamu akan pilih untuk membuat dulu? Yalah, mungkin saya start lah dengan makanan, kurangkan makan lah. Mungkin. Okey, sudah? Sudah. Secara ringkas, nanti kita akan balik pada soalan ini. Balik kepada aktiviti ini. Ya. Alright? Okey. Saya ada soalan. Senang ke susah? Susah. Senang ke susah? Susah. Susah. Bukan senang. Ya. Membuat keputusan memang susah. Biasanya apabila kita tengok masalah itu, dia begitu besar. Kan? Saya harap selepas kelas hari ini, kita tahu cara-cara untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Ya, dengan lebih baik. Walaupun ada kalanya kita tak dapat menyelesaikan masalah. Ada kalanya, bukan selalu ya, tapi kita harus, macam saya katakan, tiap-tiap hari, ya, kita buat 34,000, bukan 34 penyelesaian, tak. Oleh itu kita lebih, ya, kita harus lebih cekap dan tajam untuk membuat keputusan. Terutamanya kita sebagai pemimpin dalam gereja. Ya. Okey, apa garis panduan membuat keputusan? Ya. Nah, mari kita baca. Kalau boleh kita baca, right? Kisah, ya, kisah Rasul-Rasul, ya, 15. Saya bagi kamu semua masa untuk baca kisah Rasul 15. Tolong baca. Tentang sunat. Sunat. Ya. Kenapa tentang sunat? Orang-orang Farisi mempersoalkan sunat perlu dilakukan bagi mereka. Siapa? Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang orang-orang bukan Yahudi yang mau yang percaya. Yang menjadi orang percaya. Ya, perlu disunat. Maksud? Tetapi Paulus dan Barnabas serta Simon mengatakan hal itu juga, bahwa sunat itu tidak lagi menjadi, maksudnya tidak wajib lagi lah bagi orang-orang yang percaya, karena dia mengatakan bahwa sunat itu sudah digenapi melalui kematian Yesus. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah diberikan Roh Kudus. Ya. Ya, jadi
Ayat yang terpenting. 11 mengatakan bahawa mereka telah pun kerana karunia kan, telah kesiahan Kasih karunia Yesus Tuhan. Kristus, ya, mereka telah pun diselamatkan kan. Ya, Ya. Apakah bukti-bukti yang mereka tidak perlu disunat? Kenapa? Kenapa kami kena disunat tetapi mereka tidak perlu disunat? Kenapa? Apakah argument? Dari mana? Satu mukjizat yang berlaku pada Mana? Ayat orang yang percaya bukan ayat berapa? sama juga. Tengok ayat ayat 8 dia mengatakan bahawa Tuhan ia mengetahui tentang hati kan. Dia menerima mereka dengan memberi apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Memberi mereka Roh Kudus. Macam mana dia tahu? Macam mana Petrus tahu bahawa Roh Kudus telah diberi pada mereka? Macam mana dia tahu? Ada cop tak? Ada kad tak? Kad Roh Kudus telah diberi pada saya. Ada tak? Macam mana Petrus tahu bahawa Roh Kudus telah pun dah diberi pada orang mereka yang bukan orang Yahudi, tetapi mereka dah menjadi orang percaya? Macam mana Petrus tahu? Dia tak terangkan kan? Ya, dia ada pastor. dia tak terangkan kan? Ada. Petrus tahu mereka mempunyai Roh Kudus kerana cara-cara mereka menyembah dan cara-cara mereka melayan. Mereka semacam orang AOG, penuh dengan Roh Kudus. Apakah cara-cara kita penuh dengan Roh Kudus? Cara-cara kita berdoa, cara-cara kita menyembah, cara-cara kita melayan, cara-cara kita berbahasa lidah. Faham tak? Kamu tahu, apabila kamu masuk dalam satu gereja yang penuh dengan Roh Kudus, kamu tahu kan? Kamu tahu cara-cara mereka menyembah, cara-cara mereka melayan, ya, kebaktian mereka. Kamu tahu. Ini gereja penuh dengan Roh Kudus. Halo? Pastor, Setuju? ayat yang nombor 12, adakah itu jawapan dunia? Okey, apa tu? Ayat yang nombor 12. Ya. Adakah jawapan menunjukkan ke Roh Kudus yang menyertai? Yap. Juga benar. Bagus. Mereka mempunyai mujizat kan? Keajaiban. Keajaiban bukan hanya pada orang Yahudi tetapi orang bukan Yahudi. Tengok. Barnabas dan Paulus mengatakan halo kawan, halo. Tengok kenapa sunat itu menjadi satu isu. Roh Kudus dah datang. Mereka melakukan mujizat, keajaiban. Ya. Kenapa lagi perlu kita balik kepada tradisi semua. Kita dah advance, kita dah depan dah. Kenapa nak kembali lagi? Faham? Itu isu dia. Ya, isu dia. Kerana di ayat 5 Farisi mengatakan mereka mesti disunat. Kerana itu law hukum-hukum Musa. Itu tak salah. Mereka tak salah. Itu memang benar. Tetapi hukum-hukum itu ialah untuk orang-orang Yahudi. Ya, memang benar. Macam saya katakan, ya, saya orang Cina, saya mesti mempunyai nama
Cina. Macam Raymond Ling. Ling dia ada nama Cina kan? Apa nama Ling Raymond Ling? Lin Qingming. Lin Qingming. Ya, itu nama Cina Raymond Ling Qingming. Dan kita mempunyai pilihan nak panggil dia Raymond ataupun panggil dia Aming. Aming bagus. Aming itu orang cerdik pandai. Chong Ming Aming. Ya. Kalau saya begitu tradisi, tak boleh. Mesti panggil dia Ling Xingming, Ming. Jangan panggil dia Raymond kerana Raymond itu nama orang Inggeris. Tak boleh. Kita dah berapa jauh lah nak balik ke tradisi. Faham tak? Bukan itu tak penting. Saya tak katakan dia tak penting. Saya tak katakan nama Raymond Ling Xingming Lin Qingming. Qi Qing. Saya bukan katakan nama Ling Qingming itu tak penting. Itu penting juga. Kalau Raymond balik rumah, bapa emak katakan, oh ma, dari hari ini panggil saya Raymond. Apalah ni budak tak guna ni. Saya bagi dia nama Qingming, dia nama panggil Raymond. Wah, itu tak elok lah kan. Kerana kami Cina. Kalau saya balik, aunty saya, uncle saya semua panggil saya nama Cina. Mereka tak akan panggil saya Alek. Ada juga lah. Alek. Tu apa tu? Cousin kita. Oi, Alek. Senang. Alek juga macam nama orang Cina. Alek Alek. Ya, itu juga ya. Tradisi balik tradisi. Nah, inilah satu misalan yang begitu baik. Budaya. Dan bukan hanya itu di ayat 2 tengok mereka ada pertelingkahan. Inggeris kata sharp dispute. Pertelingkahan. Sampai pergaduhan kan. Ya. Oleh itu, kalau kita ada masalah, kita kena pasti masalah. Ya. Kena pasti masalah. Bukan kena pasti masalah orang. Jangan begitu personal. Isu saja. Don't make it personal. Right? Kita harus tahu. Itulah satu garis panduan. Cara-cara kita membuat keputusan. Nombor 1, kenal pasti masalah. Apakah masalah itu? Kita ikuti modal untuk membuat keputusan. Adakah ia setuju dalam Alkitab dengan perintah khusus, prinsip umum ataupun contoh-contoh? Jika ia, buat keputusan berdasarkan perintah, prinsip atau contoh Alkitab. Katakan isu satu misalan saja, okey, contoh saja. Okey. Ada jemaat. Okey, saya jemaat gereja anda. Saya datang, pastor, saya ini suka berzina. Boleh ke tak boleh? Halo, kalau boleh tangan kanan, kalau tak boleh tangan kiri. Tangan kiri ke tangan kanan? Boleh tangan kanan. Tak boleh tangan kiri. Apa? Saya suka berzina. Halo. Lulai, hanya lulai, yang lain tak pasti Ayo weh. Yang mana tangan kanan tangan kiri deh, pastor? Jelas. Okey, saya jemaat. Saya datang, saya kata, halo pastor, saya suka berzina. Kalau kamu kata boleh, tangan kanan. Tak boleh, tangan kiri. Tak boleh berzina. Johnny ini lambat. Tak pasti Lain internet lambat. Internet lambat ya. Okey, saya pun tanya, pastor angkat tangan kiri, maksudnya saya tak boleh berzina kan? Kenapa saya tak boleh berzina?
Kenapa? Siapa boleh beritahu saya? Anggar hukum, Pastor. Ada hukum. Senang aja. Tak perlu discuss, tak perlu apa tu? What is this? Discuss lah. Tak perlu bincang. Tak perlu bincang. Bincang pun buang masa. Betul tak? Betul. Hukum-hukum Alkitab dah katakan tak boleh. Tak boleh means tak boleh lah. Jangan buang masa. Itu yang kita katakan. Buat keputusan, kalau ia buat keputusan berdasarkan perintah, hukum, prinsip Alkitab. Senang. Pastor, mau tanya satu lah, Pastor, tentang ini. Kalau salah seorang pemimpin yang memimpin di atas mimbar lah, Pastor, sudah berzina. Dia sudah berzina, lepas itu belum nampak, tidak nampak lah, tetapi ada dia punya bukti-bukti lah. Ya, jadi macam mana? Sama ada kita boleh panggil dia melayani ataupun Okey ya. Nanti kita bincang Ya. Okey. Patrick, dengarlah, kalau saya skip nanti ingatkan saya. Nanti kita bincang Okey, bagus. Itu soalan yang bagus. Ya. Kalau dia keputusan tu ikut aja. Masalah bukan masalah dia mana. Kalau tidak, ya, jika tidak macam mana? Apa yang kita akan buat? Jika tidak, ya, apakah amalan? Oleh itu kita buat keputusan berdasarkan soalan-soalan bawah ini, ya. Adakah ia memuliakan Tuhan? Okey. Macam isu saya merokok. Okey, saya nak tanya semua-semua, boleh tak kita merokok? Kalau ia, tangan kanan. Kalau tidak, tangan kiri. Boleh saya merokok? Tak boleh kan? Tapi Alkitab tidak mengatakan. Ya, oleh itu kita berdasarkan kita badan kita kerana kita cakap badan kita ini adalah apa tu? Baik temple lah. Ya, baik roh. Benar. Ya, oleh itu kita tidak harus menghancurkan baik Tuhan ini. Benar? Ya, merobohkan kan? Ya, okey. Coca-Cola juga boleh membinasakan badan. Tak ada faedah meminum Coca-Cola. Kalau kita minum banyak Coca-Cola, kita juga ada penyakit apa tu? Kencing manis. Diabetes. Diabetes. Itu juga menghancurkan, merobohkan badan kita. Tetapi Kristian boleh minum Coca-Cola. Faham tak? So people can argue in that way. Halo, saya nak tanya, pernah tak kamu semua nampak Kristian yang merokok? Pernah tak? Pernah? Jangan kata tak ada. 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 You don't talk about Coca-Cola. Talk about smoking enough already. Ya. Nah, macam ni Kalau kita pernah nampak mereka merokok, kalau mereka perasan kita nampak mereka akan buang puntung rokok kan? Jangan. Pasal tetapi kalau mereka ambil ke botol Coca-Cola, mereka tidak akan buang Coca-Cola. Benar tak? Kerana mereka tahu bahawa okey, tak apa. Tapi merokok ataupun hal lain berlainan. Itu soalan-soalannya. Adakah ia memuliakan Tuhan? Ya, memuliakan. Apakah motivasi anda? Kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Ya, cara-cara begini. Kita boleh tanya mereka. Kalau mereka tanya, pastor, saya buat ini okey, tanya dia, ya. Tapi
Alkitab tidak mengatakan, okey, tak apa. Adakah ia memuliakan Tuhan? Kalau ia, buatlah. Kalau tidak, janganlah. Ya, motivasi. Kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Motivasi. Nombor 3, kamu perlu tak? Kalau tak perlu, jangan buatlah. Tak perlu, jangan buatlah. Ya, adakah ia akan menggalakkan pertumbuhan rohani? Kan? Will it develop spiritual growth? Kalau tidak, jangan buatlah. Senang aja. Kalau kamu tak kisahlah. Kerana sekarang kamu kisah. Now you're concerned. That's why you ask me, ma. Itu kamu kisah, kamu tanya saya. Kalau tak kisah, kamu takkan tanya. Itu tidak menjadi isu. Kalau tidak menjadi isu, biarkanlah. Kalau kamu tanya saya, banyak kali jawapan saya ialah tak boleh. Kerana kamu mempunyai isu. Motivasi anda. Ya? Gerak hati. You feel something lah. Baru kamu tanya saya. Kalau tidak, kamu tidak akan tanya saya. Biasanya kalau kamu tanya saya, that means it's an issue for you. So you better don't do lah. Lagi elok jangan buat. Benar tak? Ya? Adakah ia tabiat yang memperhambakan anda? Something you cannot let go. Kamu menjadi humble pada tabiat kelakuan itu. It's not easy. Ya. Okay, sampai sini lagi siapa ada soalan? Ini tentang memperhamba ini, Pastor. Ini boleh juga yang kita katakan yang mengikat kita lah. Ya, mengikat kita. Macam Sampai yang mana? Macam ketagihan. Ketagihan. Sampai apa? Sampai menonton Korea, cerita Korea. Sampai minum makan. Tengok Game. Ya, kita kena hati-hati. Apa yang akan rob us from our time with God. Ya, itu kena hati-hati. Tabiat. Kompromi. Bolehlah, tak apalah, tak kisah. Sakitlah. Tutup satu mata. Ataupun tanya berapa. You know? Sogok. Okay. Adakah ia membawa kepada godaan? Janganlah. Jangan. Saya pernah pergi satu hari saya pergi kedai kawan saya di Kuala Lumpur. Kamu semua pernah pergi Enda Parade? Sri Petaling. Kalau kamu di Kuala Lumpur, kamu tahu Sri Petaling. Sri Petaling ada tempat beli belah, kata panggil Enda Parade. Enda Parade di tingkat atas banyak ada itu tempat-tempat massage. Ramai. Perempuan-perempuan datang, encik, massage semua. Ayo. Saya pun beritahu dia lah, halo kawan. Banyak tempat untuk ada office. Kenapa kamu pilih tempat ini menjadi office? Dia kata, sini murah sikit. Dia kata, memang murah lah. Banyak tempat untuk massage lah. Ayo. Bagi saya, tak senonoh nak datang sini jumpa anda lah. Lain kali kita jumpa dekat Mamak Store lah. Jalan-jalan encik, mari massage, Dia pergi Anmo. Kurang, ya. Adakah yang membawa godaan? Kalau tidak, kalau ia membawa godaan, janganlah masuk. Ya. Adakah ia mempunyai rupa kejahatan? Something bad. Adakah ia melanggar hati nurani anda?
conviction. Nah, ini kamu semua kena berhati-hati ya. Ya. Conviction can turn to be normal. Sesuatu yang melanggar hati satu hari boleh menjadi normal, no problem. No problem. Ada orang memberi saya satu misalan yang begitu baik, Dia pergi seminar di Amerika dulu Amerika. Dia orang bercermin mata. Dia pada hari pertama dia pergi seminar, malam itu cermin mata dia jatuh. Letak. Sini siapa pakai cermin mata? Lula ya. Lula memang faham Bagi siapa? Ada. Okey. Salifah faham semua ya. Cermin mata dia letak sedikit. Ya. Nah, Lula ataupun Salifah beritahu saya, kalau cermin mata retak, kalau pakai apa perasaannya? Tak seronok kan? Tak seronok, tak Tak selesa. seronok. Dia macam ada apa tu? Hayah, kan? Ya. Tapi nombor satu, kerana masa dia suntuk, dia tak sempat pergi cari kedai cermin mata. Ya, dia nombor dua dekat Amerika mahal. Dia pun tak apalah, cubalah hari nombor 2 tak apalah. Ayo, satu hari tak senonoh. Tak tahu macam mana lah. Ada retak dia cermin mata. Pada hari ketiga ataupun hari keempat dia dah biasa. No more a problem. Cermin mata dia tak menjadi masalah. Pada hari ketiga ataupun hari keempat. Dah biasa. Ya. Scary. Takut. Kalau kita, tak apalah, buat sajalah, tak apalah. Tuhan faham. Faham. Satu hari dia dah menjadi biasa. Oleh itu, kita harus selalu berhati-hati. Inggeris kata on our toes. Selalu berdiri, tapak kaki dan berhati-hati. Ya. Bagaimanakah ia akan menjejaskan orang lain? Does it affect other people? Tanya semua soalan ini. Kalau tidak, okey. Baru berdoa dan buat keputusan. Ya. It's okay. Jangan peduli untuk kopi Saya ada rekod. Nanti saya masuk dalam YouTube. Ya. Ataupun kita tanya soalan, adakah situasi hidup atau mati? This is even serious, ya. Doalah. Hidup atau mati? Berdoa. Kalau itu serius ini keadaan serius ya, berdoa. Macam seorang ada kanser. Nak pergi jumpa doktor ke, tak nak jumpa doktor ke, nak pergi kemo lah, tak pergi kemo lah. Ya. Berdoalah. Pelajari Alkitab. Dengarkan Roh Kudus. Dapatkan nasihat Kristian. Ya. Mengenal pasti keadaan, apa yang akan terjadi dan tidak. Gunakan ayat-ayat Alkitab sebagai arahan. Lepas itu, baru buat keputusan. Kerana ini keputusan serius. Hidup atau mati. Life situation. Soalan?
Okey ya? Okey, Pastor. Tak ada soalan. Sekarang kita buat satu aktiviti, main game. Kamu suka tak main game? Okey ya, tengok sini. Sekarang kamu semua adalah pakar bedah jantung. Wah. Doktor? Dr. Lulai? Dr. Johnny? Dr. Raymond? Wah, Dr. Salifah? Okey, buat masa ini kamu semua ialah pakar bedah jantung. Ya. Dan ada seorang pendema. Ya, pendema, dan ini ada di sini ada 2, 4, 6, 7 pesakit yang menunggu jantung. Ya, semua ini kes pesakit jantung. Mereka dah menunggu lama. Ya, sekarang ada satu jantung saja. Satu jantung. Kamu semua perlu buat keputusan. Ya, buat keputusan untuk memilih siapa yang layak masa ini ya. Layak untuk menerima jantung ini. Faham? Ya. Dan kamu semua sebagai pakar jantung buat keputusan dan di sini kamu semua berbincang. Ya, bincang untuk memilih satu pesakit yang layak buat masa ini ya. Layak untuk menerima jantung itu. Faham? Ya. Dan kita akan ambil masa kamu ambil masa okey, campur break time lah nanti ya. Okey, apa keputusan anda semua? Wah, you orang cepat buat keputusan. Bagus. Ya. Sehati sejiwa. Ya. Saya tadi gurau dengan Lulu lah ya. Okey. Sehati sejiwa. Okey, apa keputusan anda semua? Mana? Perempuan berumur 17 tahun, Pastor. Perempuan berumur 17 tahun. Kemboja, pelayan belajar sampai. Kenapa? Kenapa kamu semua pilih perempuan berumur 17 tahun ini? Boleh tak beritahu saya? Kenapa? Kebanyakan orang mempunyai apa tu? Apa tu? Love lah. Love. Kesian dia jaga adik dia cacat. Okay. Lagi apa? What else? Itu aja. Itu aja alasan dia. Ini apa dia? Sikap belas kasihan tu, Pastor. Ya, Sikap belas kasihan. Dan dia juga seorang pelayan, Kak Pastor. Okey. Pelayan. Sorry ya, pelayan itu bukannya menjadi pastor. Dia pelayan dekat kedai kopi. Terus Oh, Salah anggap. ya. Oleh itu kamu nak tukar tak keputusan? Bukan pelayan bukan pastor Bukan pemimpin, Kak Pastor. Bukan pemimpin lah. Bukan pemimpin Sorry. Okey. Joseph, that is a very good one. Nanti kita akan bincang juga ya. Not enough information. Ya. Okey, kita balik ke sini dulu. Nanti kita bincang Joseph Okey. Macam mana kamu semua orang memilih? Undi ke apa ke? Macam mana? Bincang, Pastor. Bincang. Bincang. Mana yang tidak perlu, potong dululah, Pastor. Lagi? Bagus. Last kali undi lah. Undi lah. Kita semua. Ada tak
sikap-sikap kita, nilai-nilai kita akan mempengaruhi pilihan kita. Ada tak? Nilai-nilai. Ada pastor, ada. Pasti. Keadaan, ya, ada nilai-nilai ya. Ya. Di sini siapa yang mengetuai perbincangan tadi? Tak ada. Okeylah, katakanlah pilihan pertama anda bukan perempuan berumur 17 tua, okey, katakan orang lain. Adakah anda berpuas hati apabila orang lain tidak setuju dengan cadangan anda? Kita sudah biasa ikut majoriti. Ikut majoriti. Ya, pastor, betul pastor. Okey, Raymond, saya nak tanya, kalau kamu memang tahu bahawa majoriti tidak semestinya benar ataupun betul, macam mana? They are wrong. Mereka salah. Saya akan bagi pandangan saya lagi sekali. Tapi kalau majoriti masih ikut, saya ikut. Ikut pendapat orang ramai lah pastor. Pendapat ramai macam mana, kita ikutlah. Contohnya kalau saya tadi saya pilih yang lelaki Thai itu yang berumur 35 tahun, seorang padri. Jadi pilih itu. Jadi bila Brother Raymond cakap dia sudah jadi padri, kalau dia mati pun dia memang sudah masuk surga. Okey. Okey. Kamu menerimalah pandangan Raymond lah. Saya terima pandangan Raymond. Jadi saya pilih yang ikut suara ramai untuk pilih yang berumur 17 tahun. Okey. Pilihan saya laki umur 40 tahun. Okey. Tapi saya ikut majoriti. Itu yang saya nak katakan. Kalau Raymond betul-betul tahu bahawa majoriti itu salah dan pilihan anda itu betul, apa yang akan kamu lakukan? What is the next step? Apakah langkah seterusnya? Ikut cara saya jelaskan sekali lagi kenapa saya pilih lelaki berumur 40. Tapi kalau majoriti masih pilih perempuan berumur 17, ikutlah. Okey. Oleh itu kamu semua faham bahawa ada kalanya buat keputusan bukannya senang. Apa yang saya tahu, apa yang saya nak jelaskan ialah Raymond, walaupun kamu tahu bahawa kamu benar, betul dan mereka salah. So next step, langkah yang seterusnya, kita nak tahu bahawa adakah keputusan ini serius ke tak serius? Is it life and death? You get what I mean? You know, kalau dia tak akan menjejaskan kehidupan seseorang, it's okay lah. It's okay. Yeah. Saya tak salah, mereka pun okay juga, okay lah. Yeah. So these are some of the steps lah. Benar, ada kalanya membuat keputusan bukannya senang, macam Joseph katakan, tak cukup informasi. Tak cukup informasi, not enough information. Tetapi too much information also difficult. Sekarang saya bagi 7 pilihan. Alamak, kan. Macam tiap-tiap orang, mereka pun berhak menerima jantung itu kan. Ya, kalau kita sebenarnya kita bukan memilih yang terbaik ataupun yang memang
ya, eligible. Tiap-tiap orang di sini, mereka juga eligible. Alangkah elok kalau kita tidak perlu membuat keputusan ya. First come first serve, lagi senang. Tidak. Kita kena tahu priority, tengok yang mana lebih tenat, tengok yang bukan dia sahaja tetapi orang jagaan dia. You know? Macam nombor satu lelaki yang berumur 31 tahun, Cina, pakai bedah otak, kemuncak kejayaannya tapi tidak ada anak. Tak penting lah, tak apalah. Tapi dia pakai bedah, dia boleh menyelamatkan ramai orang. Bagi kamu semua tak kisah. I don't care. I don't care. I really don't care. Alright. So itu apa yang kita katakan tentang nilai, value. Inggeris kata value, character, attitude. Cara-cara kamu menilai hidup. Oleh itu, banyak kali membuat keputusan itu terpulang pada individu yang mempunyai nilai-nilai yang berlainan. Nilai kamu memang berlainan dengan nilai orang lain. Dan ada kalanya mempunyai kesukaran untuk membuat keputusan kerana terlalu ramai orang. Kamu semua. Kalau saya panggil satu orang, Raymond, kamu buat keputusan. Dr. Raymond, yang lain diam-diam. Senang aja. Pilihlah satu lah. Kan? Sekarang tidak. Dr. Raymond lah, Dr. Lulai lah, Dr. Salifah lah, Dr. Patrick lah, Dr. Matthews lah. Semua doktor. Macam mana? Mereka mempunyai pendapat yang pendapat asing masing-masing. Dan juga ada kalanya ada emosi. Emosi. Belas kasihan. Ada kala tak ada emosi. Banyak kali kamu semua pergi jumpa doktor kan. Doktor tak ada emosi betul. Tengok pun tak nak tengok you. Kan? What's the problem? Dia tengok buku dia, tengok kertas. Apa masalah? Batuk. Okey, ambil ubat. Pakai ubat. Alamak, tengok pun tak nak tengok. Tengoklah. Apa khabar? Oh, batuk ke? Dah berapa lama? Teruk ke? Teruk doktor. Batuk malam-malam. Sejuk sampai batuk. Ayo. Doktor kata, kesiannya. Ada tak? Mana ada? Tak ada emosi. Ada kalanya kita buat keputusan kerana emosi, kerana bukan emosi. Oleh itu, mesti ada langkah-langkah yang lebih sesuai untuk membuat sesuatu keputusan. Bukan senang. Saya harap selepas kelas ini kita boleh belajar sesuatu lah. Baik, untuk membuat keputusan yang lebih baik. Alright? Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Wait on the Lord. Kalau kamu tak perlu buat keputusan sekarang, jangan buat. Kalau boleh tunggu esok, tunggu esok. What I can decide tomorrow, I don't do it today. Jangan. Supaya kita tidak tergesa-gesa. Ada kalanya dah buat keputusan, ada kalanya buat keputusan salah, alamak salah. Tak boleh kembalikan. Kalau boleh buat keputusan esok, saya buat. Tak perlu sekarang, jangan. Macam sekarang. Saya baru terima sekarang Malaysia SOP MCO boleh buka 1 April. Boleh masuk gereja semua.
Tetapi saya masih belum umumkan pada jemaah-jemaah saya. Kalau saya boleh tunggu esok, tunggu esok. Saya tak perlu gesa-gesa. Kalau saya buat pengumuman, okey, 1 April kita masuk gereja, sudah boleh, semua open. Sekali kerajaan tukar fikiran, saya susah. Ya, jangan. Kalau boleh, tunggu. Saya masih boleh tunggu esok, saya tunggu esok. Boleh tunggu minggu depan, saya tunggu minggu depan. Tak apalah. Biarkan. Jangan tergesa-gesa. Nantikanlah pada Tuhan. Ya. Oleh kita tengok garis panduan membuat keputusan. Apakah risiko dia? Risiko. Tahu tentang faith and common sense. Risiko. Adakah ia berdasarkan iman ataupun common sense, pemikiran. Ada kalau kita tahu sumber, sumber, apakah perkara lain yang saya harus tahu untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Saya percaya kerana kita Kristian, saya akan nanti pada Tuhan. Wait on the Lord. Let the Lord speak to you. Biarkan Tuhan memberitahu kamu. Ada siapa nak kata amin? Amin. Amin kan? Biarkan. Let God speak to you. Let God speak to you. Kalau boleh nanti. Ya. Alright? Keputusan. Itu yang kita hendak buat tentang keputusan. Oleh itu bukannya senang ya untuk membuat sesuatu keputusan. Ya. Pilihan yang terbaik. Nombor 1, jangan takut apa yang saya katakan tadi ya, jangan takut membuat keputusan yang salah. Kebanyakan keputusan yang salah boleh diperbetulkan, jangan risau. Salah-salah lah. Apa? Ya. Tak apa. Ingatlah bahawa Roh Kudus membimbing keputusan anda. Kamu harus ya, kerana kita orang percaya dan juga kita orang dilengkapi, dipenuhi Roh Kudus. We are filled with the Spirit. In fact, kerana gereja kita, ya, our culture, budaya, ialah kita rapat dengan Roh Kudus. Benar tak? Ya, kita percaya. Kita memang Alkitab juga ada mengatakan bahawa Roh Kudus memang berbicara dengan kita. Kalau Roh Kudus berbicara dengan kita, biarkan Roh Kudus berbicara. Jangan membuat keputusan berdasarkan apa yang kamu tahu saja. Itu yang saya katakan risiko. Membuat keputusan berdasarkan pengetahuan anda ataupun membenarkan Roh Kudus berbicara dengan kita. Ya. Kalau nak buat keputusan nak keluar makan malam KFC ke McDonald, itu tak payah Roh Kudus lah. Makan saja KFC ke McDonald, nama. Itu pun nak berdoa. Halo anak-anak, mari hari ini kita keluar makan apa, Abah? Mari kita doa dulu. KFC kan McDonald, apalah itu pun kena doa. Ayo. Taklah. Tapi how? Okey, macam sekarang. Gereja buka tak? Fizikal ke masih internet? Okey, mungkin kita doa dulu. Ya. Biarkan Roh Kudus yang berbicara dengan kita. Mungkin. Ya. Alright. Sebenarnya Roh Kudus memang suka membimbing kita. Itulah tujuan Yesus mengatakan bahawa apabila saya pergi, saya akan hantar Roh Kudus untuk membimbing anda.
Itu kehendak Tuhan. Oleh itu dalam kepimpinan kita, jangan abaikan, ya, jangan abaikan kehadiran Roh Kudus. Jangan. Saya pernah dengar Chu Yong Gi, tahu tak? Korea, tiap-tiap kali dia berkhotbah, dia duduk, dia bersedia, dia berkhotbah. Apabila dia bangun untuk berkhotbah, dia berdoa pada Roh Kudus. Mari, jalan. Inggeris kata, let's go. Dia bangun, Holy Spirit, let's go. Maksudnya dia berkhotbah dengan bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bukan kekuatan dia, not his strength, but the Holy Spirit strength. Wow. Apabila saya dengar tu, wow, power. Memang. Sedih ramai daripada kita lupa. Kita lupa. Alright? So, itulah yang saya hendakkan daripada kamu semua. Tiap-tiap hari saya harap saya tidak akan meminta maaf, tapi nak beritahu kamu semua. Sila baca Alkitab tiap-tiap hari. Ini sumber dia. Sumber bimbingan, sumber pengetahuan, sumber segalanya pelayanan Alkitab. Ya. Saya buku apa? Selepas Proverbs, apa tu? Ecclesiastes. Apa tu? Saya lupa. Pengkhotbah, ya. Selepas tu, Inggeris kata Song of Songs, Kidung. Kidung, Ya. Okey. Buku pengkhotbah saya ambil 3 hari untuk habis. Okey, Kidung saya ambil 2 hari untuk habis. Kerana ia sumber bagi saya. Sumber. Dan saya perasan apabila saya bergantung pada Roh Kudus dan juga ayat-ayat Tuhan, kerja saya lebih lancar. Saya ada lebih masa untuk buat kerja-kerja lain. Membaca buku. Saya ada nota begini untuk baca buku. Baca buku. Ya. Selepas itu saya akan baca buku ini. Baca buku. Ya. Alright. Kerana saya perlukan bimbingan Roh Kudus. Sampaikan keputusan dengan berkomunikasi. Apabila kamu dah buat keputusan, berkomunikasi dengan jemaat-jemaat. Right? Beritahu mereka sebelum melancarkan. Walaupun kamu dah buat keputusan, before you act, sebelum beraksi, beritahu jemaat-jemaat dulu, beritahu orang lain dulu. Jangan buat dulu, dah buat kenapa buat? Tak beritahu. Tetapi beritahu mereka tu langkah-langkah yang apa kamu akan lakukan. Ya. Laksanakan keputusan tersebut. When you say you will do it. Apabila kamu mengatakan kamu hendak melakukan, lakukanlah. Kecuali ubah fikiran. Apakah what are the things? Apakah yang akan menyebabkan kita mengubah fikiran? Kalau kita ada informasi yang baru. Ada kalanya apabila kita ada informasi yang baru, kita tukar fikiran. It's okay. Alright, macam sekarang isteri saya kena COVID kan? Okay, anak perempuan saya kena kerja di hospital, dia batalkan. Last minute, batalkan. Saya kena pergi kampung orang asli minggu ini, saya batalkan. Kerana ada informasi yang baru.
Faham tak? Ya, tak apa. Jangan minta maaf. You don't have to apologize. Ya, kerana ada informasi yang baru yang menyebabkan kita tukar fikiran. Kalau kita tukar apa fikiran, kalau kita dah buat apa keputusan, berkomunikasi dengan orang. Must tell people, must be clear. Then they know what step you take. Dan lepas tu mempertimbangkan keputusan, evaluate. Yang penting sekali tolong ingatlah fleksibel. Fleksibel. Nombor satu, fleksibel. Apa itu fleksibel? Siapa tahu? Fleksibel. Apa itu fleksibel lah? Sama juga. Hah? Sama juga, Pastor. Fleksibel lah. Ya, okey. Bukannya begitu keras lah, tapi fleksibel. Dan yang penting nombor satu fleksibel, nombor dua ialah kita terbuka untuk perubahan kalau directed ditunjuk oleh Roh Kudus. Ada kalanya Roh Kudus membuka jalan. Oleh itu kita selalu harus faham dan kenali dan tahu bahawa kita bergantung pada Roh Kudus. Alright? Soalan? Ada apa-apa soalan? Patrick, saya masih ingat dengan soalan Patrick, nanti tunggu nanti kita akan bincang ya. Itu satu soalan yang baik. Boleh. Tak ada soalan Tak ada Tidak. soalan, saya nak okay, saya nak bagi kamu tengok satu video Okey, kalau boleh dengar beritahu saya. Okey, boleh dengar? Okey. Hey, you know what, team? We've been here for a while. How about we order pizza? All right, so how do we want to do this? We order like a half pepperoni, half cheese? How about we get a full cheese, half pepperoni, and then quarter olive? I got it. 1 full olives, just total olives, and then 1 really small pepperoni and 2 extra large cheese. Or we do a whole fleet of pizzas. Half of those pizzas are half Brooklyn crust, half Chicago crust, and they're all 2/3 pepperoni and 1/3 cheese. Guys, just make sure we get 1 veggie pie, half cheese. That's all I ask. 8 pies, hear me out. On each one of those, okay, we've got 1/8 cheese, 1/8 veggie, 1/8 stuffed cheese crust, no cheese. Yeah. Hey guys, I got it. 1/8 buffalo chicken, no cheese, no sauce. 1/8 sausage, 1/8 thin crust, Delaware style, then 1/8 totally blank, raw dough. That's where I run into trouble with raw dough. Guys! We're all executives. Let's just make an executive decision here. 8 deep dish meat lovers. But with veggie crusts. And no sausage, full onion. Extra onions. How did you get a job here? Tengok makan pizza pun begitu susah. Makan tengah hari saja. Pizza saja baru pizza saja. Barang lain. Ayo. Joseph, kamu agree ke or don't agree you know? Macam ini orang boleh berkelahi. Betul tak? Betul, Pastor. Yeah. Just because of the food, makanan mereka boleh marah. Get angry with one another. My goodness. Sama istri selalu. Oops. Tinggal rekod. Recording. You terus you. Nanti saya beritahu isteri. Ya. Tengok, ya benar, Joseph, benar. You know. Makanan saja. Bukannya hidup dan mati It's not life issue. You know. So
Itulah tiap-tiap hari kita buat 34 sampai 35,000 keputusan. Oh. Mari kita tengok apakah langkah-langkah untuk membuat keputusan. Nombor 1, berhenti, stop. Pause. Amsal 19:2 katakan bahawa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tunggulah. Kalau saya boleh tunggu sampai esok, saya tunggu malam. If I can wait until tomorrow, I wait until tomorrow. Jangan tergesa-gesa. Right? Pause. Berhenti. Nombor 2, kita baca. Mazmur mengatakan bahawa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab akan memberitahu kita apa yang kita harus buat. Tanya. Amsal mengatakan bahawa tanpa nasihat rencana menjadi gagal, tetapi yang dengan banyak penasihat semua itu berhasil. Kita tanya. Oleh itu kita perlukan kawan-kawan. Apa yang harus buat? Mereka memberi pandangan pada kita. Ya. Doa. Nombor 5, menyerah. Yield. Yesus juga perlu menyerah pada Allah Bapa. Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini dariku. Akan tetapi janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu. Not my will, but yours be done. We commit to God. We yield. We give up. Kita menyerah pada Tuhan. Ya. Berdoa tanpa berhenti. Tetaplah berdoa. Pray always. Because when you pray, get closer, apabila kamu mendekati pada Tuhan, kamu akan mendapat lebih penjelasan dan cara-cara membuat keputusan adalah dengan lebih baik. Ya. Ini beberapa cara, langkah-langkah untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya. Ada siapa yang hendak menambah ataupun nak memberitahu sesuatu di sini? Kalau tidak, kita balik ke soalan